Kalau kita perhatikan Datuk, ialah bagaimana kita nak mengatasi pengangguran ini. Of course, pengangguran adalah sukar diatasi. Begitu juga dengan nak membasmi kemiskinan, kepada 0% tidak mungkin akan berlaku. Ini sejarah telah membuktikannya. Tetapi golongan marhai ini dia mengharapkan ialah dia dapat penuhi keperluan asas seperti kata Datuk Toki tadi. Keperluan asas itu yang pentingnya. Bagaimana mereka nak survive dalam keadaan untuk mendapatkan keperluan asas itu. Itu kategori yang dipanggil sebagai kemiskinan mutlak. Okay? Jadi kalau kita lihat sekarang Datuk, maknanya kalau graduan tersebut dia dilahirkan, dia keluar daripada universiti, sekiranya pendapatan dia kurang daripada 2,206 yang saya sebut tadi, mereka adalah dalam golongan yang miskin. Okay. Seperti kata juga Toki tadi, adalah government telah menyumbang duit yang begitu banyak dalam menghasilkan bantuan sara hidup. Okay. Yang baru ni kita panggil kalau sebelum ni bantuan sara hidup, sekarang dipanggil bantuan prihatin rakyat. Okey. Jadi kalau kita lihat itu adalah satu duit yang sekaligus turun yang mana kalau kita bahagikan dengan 12 bulan tidak mungkin dapat digunakan. Jadi perubahan minda perlu berlaku yang seperti kata Datuk Toki tadi. Jadi kalau boleh saya katakan Datuk dalam mengatasi pengangguran seperti mana yang kita harapkan ini, salah satu cara yang saya lihat ialah ekonomi semakin meningkat pulih dengan kita lihat indeks pengeluaran perindustrian, indeks pembuatan meningkat, import ekspor juga meningkat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia. Kita dapat lihat berlaku peningkatan. Sebab tu PKP ini dilonggarkan. Jadi dalam kita memikirkan pasal kesihatan, kita juga memikirkan pasal survival ekonomi, especially rakyat marhain. Saya akan sentuh next sesi tentang bagaimana yang kita nampak hanyalah bahawa dalam bajet ini adalah penyumbangan kepada bantuan prihatin rakyat itu saja. Tetapi kita tak nampak bantuan-bantuan lain yang mungkin akan disalurkan dalam kita membantu rakyat marhain melalui kementerian-kementerian yang mungkin saya akan ulas selepas ini. Yang saya nak tarikkan ini adalah dari segi pendidikan, Datuk. Saya membaca satu kajian yang telah dibuat oleh Institute of Student Employers yang dilakukan terhadap 21 buah negara. Mereka ini berpusat di London, mereka membuat kajian dan mereka melakukan kajian terhadap 21 buah negara yang dilanda COVID termasuk Malaysia, Singapura, Australia dan sebagainya, Datuk. Jadi berdasarkan tersebut dia fokus tentang keadaan Malaysia. Okay, dia menghantarkan semua soal selidik kepada responden, kepada CEO syarikat, MD syarikat dan sebagainya di 21 buah negara ini. Dia come out dengan satu jadual yang saya rasa amat menarik untuk kita trend fokus tentang keadaan keboleh kerjaan rakyat Malaysia, especially graduan. Jadi daripada data tersebut yang saya lihat, mereka fokus untuk tahun 2021. Dalam 21 buah negara itu, Malaysia dalam kategori yang 30% pengurangan pekerjaan untuk tahun 2021. Okey, negara lain ada dalam kategori 10%, 20%, tetapi Malaysia lebih daripada 30% dalam menghadapi post-COVID 2021. Jadi bila keadaan tersebut berlaku, tentulah efek utama ialah berdasarkan keadaan ekonomi semasa. Jadi mereka membuat satu tinjauan kepada semua CEO syarikat di Malaysia, responden mereka menggunakan persempilan yang betul. Jadi that's dia punya conclusion yang patut kita fahami, especially kepada graduan-graduan di institusi pengajian tinggi, bahawa pekerjaan di luar sana pada tahun hadapan 2021 pengurangan sebanyak lebih 30%. So salah satu cara, Datuk, kalau kita lihat di lapangan pun seperti mana yang Datuk Nazim tunjuk tadi, bahawa kebanyakan mereka kalau kita lihat di lapangan juga, pilot telah menjual mi rebus dan sebagainya di bawah iklan pilot, siapa pilot dia. Jadi dengan ini juga cara mencari pendapatan kalau kita lihat ialah dengan terlibat dalam menjadi seorang usahawan. Kalau kita tengok di lapangan itu yang berlaku. Sementara ramai yang marhain kalau kita lihat
walaupun dalam keadaan kesedihan, kalau kita rasa seperti mana Datuk Toki beritahu tadi, ialah mereka terlibat dengan pengantaran barangan dan sebagainya, kerana industri logistik, Datuk, begitu meningkat naik booming sekarang akibat daripada kebanyakan pembelian telah dilakukan secara atas talian online. Jadi ini dapat meningkatkan logistik punya company, syarikat, dan dapat membantu untuk memberi pekerjaan. Jadi kalau kita lihat, Datuk, saya boleh kata bahawa itulah keadaan realiti yang kita akan hadapi dalam 2021, dan Rakyat Marhaen kita akan bincang selepas ini bagaimana beberapa kementerian patut mengambil bahagian dalam membantu mereka. Cuma kalau boleh saya tambah, Datuk, untuk akhir round kedua ini adalah tentang pemantauan bantuan tersebut. Pemantauan bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan tersebut perlu ada satu dasar ataupun dasar yang baik, tetapi perlu ada satu suruhanjaya kalau boleh pemantauan tentang bantuan yang diberi itu supaya kesemua di bawah garis kemiskinan itu RM22,026 itu dapat. Itu yang kita dan permudahkan segala proses untuk memberi bantuan tersebut, walaupun kita nampak lihat kalau dibahagi dengan 12 bulan agak sedikit, tetapi itu adalah merupakan satu keperluan bagi mereka selain daripada bantuan-bantuan dalam bentuk petani, peternak, nelayan yang kita akan bincangkan di bawah beberapa kementerian nanti itu. Itu saja, Datuk, untuk round yang kedua. Okey. Terima kasih Prof. Rozaki. Satu pendetailan fakta yang baik, menyokong hujah yang sesuai. Terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya kepada Datuk Toki. Memang bajet ni setiap tahun, Datuk? Datuk? Ya. Dengar? Dengar. Ya, boleh. Okey. Suara. Jadi, bajet ni setiap tahun ada. Jadi, saya ingin minta pandangan Toki mengenai pencapaian bajet 2020, bajet tahun lepas dan bajet sebelumnya. Adakah bajet itu dicapai dengan baik oleh masyarakat Marhaen kita lah terutamanya? Sebab kita tengok bajet ni kesan positifnya itu kita tak tahu. Sebab nampak gaya tidak ada satu sistem penilaian yang disebutkan oleh Profesor Razli. Tetapi sebab Datuk ada di lapangan, tentu Datuk boleh merasa keberkesanan bajet 2020 kepada rakyat Marhaen. Dan juga kita tengok gaji 2,000 lebih ini bagus, Datuk. Tapi ada yang tak ada gaji langsung tu macam mana, Datuk? Yang kais pagi makan pagi itu, adakah dia mendapat pertolongan daripada bajet 2021 ni dan juga bajet sebelum ni? Terima kasih, Datuk. Silakan. Okey, mungkin ukuran kejayaan sesuatu bajet yang dikeluarkan tahun demi tahun, antaranya adalah kita lihat daripada kejayaan kita membantu melepaskan golongan tertentu keluar daripada keadaan yang sukar. Mungkin ya, itu antara measure dia lah. Kalau ditanya kepada persatuan, kita tengok orang pinjam alung bertambah. Orang minta tolong pun bertambah juga. Jadi mungkin bajet tu okey, tapi mungkin juga orangnya kurang okey. Orang yang mendapat bajet itu mungkin tidak melaksanakan ataupun tidak mendapat bantuan yang diperlukan. Mungkin bajet okey tapi lesen tak lulus juga. Contohnya lah, bajet okey, surat nak keluar surat masih 2-3 bulan juga. Jadi yang mungkin kita boleh kongsi juga di sini adalah dalam keadaan hari ini yang cukup mencabar, semua pihak kena memainkan peranan yang penting. Semua. Dan persoalannya, sudahkah kita semua pihak ini memainkan peranan yang penting? Kalau tanya saya secara bluntly, ya macam panas sikit. Saya rasa sebenarnya kita masih jauh lagi dari melaksanakan apa yang sepatutnya. Tapi mungkin juga ini disebabkan sistem yang kita amalkan.
Contohnya Prof, Ya. kita punya ekosistem. Kita di bawah sini melihat, maknanya kita bukan segmentize kita punya dia. Okey, ni bajet bagian bajet aja. Yang bagian admin aja. Jadi kita lebih melihat daripada kaedah peranan semua pihak. Peranan semua pihak untuk membantu menjayakan negara kita hari ini. Pasal kita mungkin lihat daripada sudut luarnya, ya kita okey. Tapi sebenarnya di celah-celah kehidupan tu banyak lagi kita tak okey. Maknanya kita tak ada masalah, susah tidak ada masalah. Maknanya semua orang akan melalui ujian kesusahan ni, itu biasa. Dia akan memberikan kita lebih kepandaian mungkin. Tapi yang kita risau adalah pegangan kita ini. Pegangan setiap daripada kita dan apa yang kita buat untuk mengimprovekan keluarga kita. Contohnya orang susah, apa dia buat keluarga dia nak mengeluarkan anak dia daripada kesusahan. Maknanya apa usaha-usaha dia dan apa yang dibantu daripada luar dan apa bajet yang ada. Pasal kadang-kadang untuk melatih orang memang perlu. Contohnya hari ini antara yang kita lihat yang dapat sambutan adalah latihan vocational. Tapi bukan mudah pun nak masuk bahagian vocational ni pun. Pasal tak cukup tempat. Masa dululah saya ingat tahun 20 18 ke 19 ada cerita-cerita ini timbul. Jadi yang kita perlu lihat secara serius adalah macam mana kita mungkin membelanjakan bajet yang telah diberi sepatutnya. Yang tidak diberi nak kena minta lah pula. Macam yang perlu dibuat macam di sudut kami, kita melihat kita tidak melihat banyak benda. Kita melihat macam mana kita kena boleh buka klinik hati. Contoh je lah, mentadbir hati-hati kita supaya hati-hati kita dapat menjana semangat yang luar biasa. Pasal saya tak fikir, contohnya ya, kita kerjaan belanja macam saya cakap tadi lah bilion tiap-tiap tahun dan contohnya nak bantu usahawan. Okey? Baguslah ada yang terbantu, tapi kalau ikut betul-betul, ada ke patut kita happy dengan apa yang kita ada ataupun lebih happy ataupun lebih besar? Pasal kalau ikutkan, kita nak usahawan yang boleh terdiri daripada golongan marhain untuk keluar daripada golongan itu dengan adanya bantuan ataupun mereka bekerja dan boleh keluar daripada keadaan sebenar melalui bantuan bajet yang diberi kepada usahawan ataupun masyarakat tertentu. Jadi dalam konteks ini kita merasakan mungkin ada kaedah untuk hand holding kumpulan-kumpulan ini supaya dapat bantuan untuk mengeluarkan mereka daripada keadaan demikian. Kalau kita tengok zakat pun bayar tiap bulan bagi pada puluh ribu asnaf. Macam mana nak keluarkan asnaf secara serius? Bukan okey dah ada bajet bayar. Pasal kita nak rakyat kita diperkasakan dengan berbagai kaedah yang menjadikan negara ini negara yang lebih cergas dalam usaha kita mengeluarkan diri kita daripada keadaan yang lemah. Pada saya kebanyakan kita masih lemah dan berdasarkan amalan yang dibuat kadang-kadang ia tidak membantu. Contohnya mungkin ini sensitif tapi share lah dengan profesor-profesor ni, kita nak ambil kesempatan juga. Contohnya hari ini kita bercerita pasal ekosistem dan kita mengamalkan sistem kapitalis. Sistem kapitalis yang contohnya supermarket besar yang jualannya 8 ke 9 bilion setahun. Yang kita tengok usahawan atau golongan yang marhain ni cuba buat sesuatu, buat air lah, cuba jual, benda yang macam tu lah, cuba supply. Jadi dalam keadaan hari ini yang kita lihat, yang kadang-kadang daripada hendak menolong atau mendapat membantu mereka keluar, mereka terus jadi langsung tak ada duit langsung. Pasal contohnya dari golongan marhain ke ataupun yang golongan usahawan baru ni yang nak berniaga, nak keluarkan diri daripada keadaan susah ini, dia akan membuat produk.
Jadi produk ni dibekalkan kepada, contohnya nak masuk supermarket bukannya senang, susah juga. Dan sekarang ni bukan setakat supermarket, nak masuk Petronas pun susah lagi dah. Saya dengar kebelakangan ini. Kebelakangan yang Petronas tu patut tidak tu. Saya biasa juga bergaduh dengan Petronas pasal pada kita dia tidak cukup membantu. Kenapa dia tidak cukup membantu? Kerana mereka kebanyakannya mengamalkan sistem kapitalis. Amalan masyarakat kapitalis. Amalan masyarakat kapitalis ini, contohnya, okey kalau kita supply barang, bayar selewat mungkin. Pasal bila bayar lewat, kita dapat faedah daripada bank. Kadang-kadang kalau say 8 bilion, 9 bilion, kalau boleh dalam 2% ke, sebulan dah banyak mana. Dikira 1 tahun pun ratus juta je tu. Jadi itu sistem kapitalis. Maknanya dia tidak masuk isu kemanusiaan. Dia bercerita pasal kapitalis, you bekal, you berniaga, you kena follow the system. Jadi macam mana orang yang susah ini nak keluar daripada sistem because bayarannya lewat dan bantuannya kurang dan sehingga akhirnya dia orang tak dapat roll, dah lah kena pinjam dengan Along pula. Jadi ini banyak sangat juga. Jadi maksud saya kalau ikut Islam, ekosistem Islam maknanya bayar secepat mungkin. Bayar sebelum peluh kering. Itulah ekosistem dia. Tapi hari ini ekosistem kita berpegang kepada ekosistem biasa. Jadi kalau you okay, you tak okay, nasib you. Maknanya unsur-unsur kemanusiaan tu tidak terisi dalam konteks kita hari ini. Jadi bajet yang besar, memang kadang-kadang bajet besar tapi masih terganggu. Kecuali kita ramai-ramai membantu semua kita faham perjuangan kita dan macam mana kita boleh keluar daripada keadaan ekonomi yang sukar hari ini. Macam kita tengok contohnya, saya dimaklumkan di India bisnes dah seperti sedia kala. Elok tak ada benda dah. Di Thailand pun macam tu. Ni lepas Covid ni pun di Korea di mana dah pulih. Jadi saya rasa usaha ini harus disambut oleh semua pihak secara serius. Kita takut pasal kita ada kerja, kita tak ada masalah. Aku tunggu je lah. Jadi maknanya golongan tertentu dalam masyarakat tidak bersama. Walaupun kata bajetnya ada, tapi akhirnya bajet itu tidak mencapai matlamat yang dikehendaki kerana macam kita ni seolah-olah kita sabotaj dan tidak membantu. Jadi kalau kita tengok hari ini yang kita lihat adalah inilah masalah yang utama yang pusat zakat bertahun-tahun kena bagi pada asnaf dan asnaf bertambah-tambah pula lagi. Jadi macam mana kita takkan nak sentiasa membelanjakan wang tanpa mendidik mereka macam mana hendak menguruskan atau mengurus takbirkan kehidupan mereka. Jadi balik cerita yang awal tadi, kita sentiasa percaya maknanya usaha sama ada di Majlis Dakwah Negara ke untuk membuka minda mereka ini perlu ditangani secara serius dan dipantau supaya kita mencapai matlamatnya. Itu lebih kurang. Saya pun macam saya cakap tadi, saya bukan orang pandai tapi ini berdasarkan pengalaman di luar sana. Okey. Ya. Okey. Saya tak apa nak dengar tu. Okey. Ya? Ya, sebenarnya boleh tak kalau contohnya bajet ini bagi peruntukan khusus kepada rakyat Marahan untuk menjaga dan kalau itu mungkin bagi platform dua perkara saya nak minta Toki komen. Satunya minta kerajaan bagi direct peruntukan untuk orang lain untuk berniaga kerajaan. Ya. Gangguan suara. Ya, saya bersetuju dengan Toki. Apa jelas ke? Tak jelas. Tak jelas, bro. Tak dapat nak capture. Sekarang okey tak? Agak boleh? Boleh sikit dah.
okey, sistem perniagaan kapitalis ni memang bukan untuk kita orang Islam. Itu dia. Jadi Itu dia. kita berhadapan dengan sistem Gambaran. kapitalis yang di mana kita menghadap cabaran. Jadi perlu tak dia Tak dapat, Prof. Macam mana ni? Yang tidak berasas. Saya pun tak dengar tak dapat sebab Okey. Tak dengar, Prof. Bionic ear saya ni pun tak dengar. sekarang. Hello? Tak Dengar mungkin dengar Macam mana nak balik. bagi ya? Okey, boleh. Allah, dia cendir pula. Prof, nampak muka Jadi, handsome. maksudnya boleh dah? Tak boleh? Muka comel dah. Suara tak. tak keluar ya? Ha. Suara on and off, ya. Suara on and off. Macam mana Melki bagi sedikit penjelasan mengenai sistem perniagaan Islam yang mana kita boleh develop sendiri sebab kita memang tak boleh berharapkan kepada sistem kapitalisme. Itu yang memang betul tu. Ya, okey, silakan Datuk. Teruskan. Ni, Sila teruskan, Datuk Toki, teruskan, Datuk Alim minta pandangan Datuk Toki tentang why not kita buat sistem perniagaan Islam. Okey. Yang dicadangkan. Okey. Dan sebenarnya itulah yang kita cuba buat. Tapi benda ni bukan benda mudah yang kita buat di koperasi kita. Ya, kita cuba wujudkan sesuatu tapi kita ada sistem yang dah berpuluh tahun mengurus takbir diri kita. Jadi kita perlu atasi. Maknanya kalau kita ikut sistem Islam tu, nombor satu, muka pun kena senyum molek. Kena senyum. Ni kadang-kadang muka pun garang macam main. Jadi benda ini dia perlukan kesungguhan. Tapi saya nak balik sebenarnya, Prof, kepada usaha kita membuat program kepada orang-orang kita sendiri. Untuk anak-anak kita yang muda-muda ini supaya mereka faham, supaya mereka tahu tanggungjawab. Yang kita cerita pasal dakwah lah, senang. Mendakwah kebaikan kepada masyarakat kita dan juga kepada sesiapa yang melihat. Kalau dakwahnya betul, orang bukan Islam pun akan terpikat dengan apa yang kita buat. Jadi kalau ikut sistem hari ini, sistem kapitalis hari ini pada kita gagal. Tak ada, kita dah sistem gagal, sosialnya pun gagal. Jadi kita daripada berbelas peratus target 30 dah turun and on the ground ni tak tahu berapa persen tinggal sebenarnya. Jadi kita pula masalah sosialnya terlalu berat. Jadi kita kena balik kepada yang asas dia. Kita perlu balik kepada akidah kita. Contohnya macam ni lah ya. Kita ni tengah dalam keadaan susah. Ini mungkin dia lari sikit tapi tak apalah, pasal dengan Prof ni dia boleh betulkan saya. Contohnya yang antara yang kita perlu tengok adalah contohnya kita masalah kita jelas. Dan antara masalah sebabnya adalah pada saya lah, kita berperang dengan Allah dan Rasul. Itu asas. Kita berperang dengan Allah dan Rasul kerana kita bergantung kepada antara sistem yang itu adalah sistem riba. Jadi benda ini pun
kita nak lalui pun sukar. Pasal yang hurdle pertama pun kita tak boleh nak buat apa dah. Jadi kita kena lihat beberapa kaedah lah, maknanya daripada hati, sistem macam mana nak baiki hati kita, daripada sistem perniagaan, sistem makanan, sistem pengurusan, takbir, semua itulah. Itu pandangan saya. Pasal kita nak menghadapi cabaran cukup besar. Kalau tanpa cabaran pun kita dah pening kepala, apa lagi dengan cabaran yang luar biasa hari ini, Prof. Jadi kita harapkan, betul-betul sebenarnya saya amat terpikat dengan majlis dakwah ini, kerana kita rasa ini merupakan satu platform yang paling penting yang boleh mengubahkan orang. Jadi ini cabaran yang berbaloi kalau kita nak buat. Dan mungkin kali ini bajetnya patutnya dibubuh ke usaha dakwah. Okey, untuk dakwah berapa banyak kita dapat duit kali ini? Dakwah yang dilalui yang laksanakan oleh umat Islam di zaman kegemilangan Islam ataupun di zaman Rasulullah. Macam mana, apa yang kita nak buat? Contohnya, kalau dakwah itu menjadikan kita kuat, kita tambah lagi bajet supaya kita kuat. Tambah lagi supaya kita dapat mentranslatekan kebaikan yang ada dalam Islam itu sendiri. Pasal hari ini, kebanyakan kita gagal juga nak cerita. Pasal kalau kita cerita dengan orang lain, cerita dengan Cina ke, orang bukan Islam ke, dia pun tak pandang pun. Islam dia tak pandang, orang Melayu pun dia tak pandang. Jadi maknanya, asas di hari ini kalau kita dapat bantuan majlis dakwah ini untuk menjadi sumber penjanaan segala-galanya. Pasal hati. Dakwah pergi ke hati berubah, orang berubah. Kalau tidak, dia jadi hari ini yang kita lihat di luar sana, yang masalah nombor satu adalah rasuah. Kita bajetlah macam mana pun, percayalah cakap saya. Bubuhlah banyak mana bajet pun, arah kita tidak akan lari. Saya tak nampak sebenarnya, to be honest, sorry to say, saya tak nampak kalau bajet kita tambah lagi pun, negara orang sama ada negara kita atau orang Melayu akan improve keadaannya secara jelas. Maknanya kita kena pergi ke kaedah lain supaya kita betul-betul dapat bersama membawa perubahan. Yang saya harap betul-betul daripada majlis dakwah yang boleh menggarap segala tenaga untuk berbuat sesuatu untuk buka mata semua orang. Tengah orang tak suka Zakir Naik, tapi Zakir Naik cakap pun ramai juga orang bukan Islam masuk Islam, contohnya. Jadi kita tengok yang contohnya mungkin setengah orang dia marah pada GISB, Prof. Yeah. GISB, Global Ikhwan. Global Ikhwan Siam Berhad, ya. Tapi saya tengok model dia berjalan lebih daripada orang lain. Jadi ini maknanya majlis dakwah kena mengatasi segala-galanya untuk mentranslatekan Islam itu sebagai satu way of life yang dihormati dan berjaya. Ini pandangan kita lah di lapangan. Itu saya serahlah kepada Dr. Razli ke kawan-kawan. Siapa ni? Ada Prof siapa ni? Nasri. Prof Nasri. Dan of course lah Dr. Halim sendiri, macam mana apa yang boleh dibuat secara cepat. Pasal sebenarnya kalau hati dia berubah, next day dia dah ubah. Orang tu dah berubah. Tapi kita ambil langkah yang panjang yang kita elemen ataupun faktor yang dulu pun kita gagal, jadi hari ini kita akan terus gagal. Pasal kita berubah faktor yang sama, takkan nak dapat kejayaan yang berbeza. Jadi ini yang kita harap. Maknanya macam mana bantuan itu lebih kepada software. Kepada hardware ni dia bolehlah daripada tak ada, tapi saya ialah kita di bawah sini kita lihat macam-macam benda, saya rasa perlu ada pendekatan yang berbeza, Prof. Okey, Prof. Okay. Ya, terima kasih Datuk Tauqi. Dia kadang-kadang saya cakap ni pun orang marah juga, Prof. Tapi tak apalah, biarlah nak marah. Terima kasih Datuk, terima kasih. Hujah yang baik dan menepati. Sebenarnya kita di pihak Majlis Dakwah Negara berterima kasih juga dengan cadangan Datuk Tauqi itu untuk supaya kerajaan bagi penuntut kaya besar kepada Majlis Dakwah Negara ni.
sekarang ni dia memang tak lagi pun kita bergerak berdasarkan sumbangan daripada masyarakat. Oh iya ke? Dia kena bagi. Itu dia kena bagi, tak ada pilihan. Tidak. Ya, saya terima kasih dengan cadangan Toki kita bawa kepada kerajaan mengenai perkara ni. Demonstrate pun boleh tu. Ya, terima kasih tu. Jadi ini satu perkara yang baik yang timbulkan oleh Datuk Toki. Gini, kita teruskan kita punya sesi dialog ini. Kita minta Profesor Razli pula untuk menyambung hujah beliau di mana walaupun bajet ni banyak, Profesor Razli, saya tengok kerajaan ada duit ke untuk membelanjakan pembelanjaan yang ada sumber pendapatan ke? Profesor Razli, silakan Profesor Razli. Ya. Okey, Datuk, yang bagi Datuk, kalau kita tengok bajet kita lah. Bajet kita tahun ni adalah lebih kurang daripada lebih tinggi daripada tahun lepas, iaitu sekarang 322.54 bilion. Dan allocation ni adalah, kalau kita lihat, peruntukannya adalah melebihi daripada 25.54 bilion daripada tahun 2020, dan dia juga kalau kita kira tidak termasuk daripada 2 bilion contingency fund lah. Jadi kalau kita perhatikan Datuk, kita kerajaan Malaysia ni kita beroperasi dengan keadaan defisit. Okey, defisit Datuk. Jadi kalau kita lihat kita jangka bahawa revenue kerajaan ialah sebanyak 236.42 bilion pada tahun depan, dan kita merancang untuk berbelanja 322.54. Saya rasa itu yang dimaksudkan dengan Datuk Alim, di mana duit yang akan dicari itu. Jadi kalau kita lihat pada tahun sekarang, pada tahun 2020 pun kalau kita lihat, government berbelanja 314.7 bilion, dan projected jangkaan revenue ataupun hasil adalah 227.27 bilion. Itu statistik yang sempat saya ambil lah. Jadi kalau kita lihat bahawa dalam ayat biasanya, bagi ayat orang biasa, ialah mengatakan bahawa kerajaan berbelanja melebihi daripada apa yang diperolehi. Jadi sebenarnya kalau kita tengok Datuk, saya perhatikan data yang saya sempat sebelum kita forum ni, ialah kita memang sentiasa defisit Datuk. Memang sentiasa defisit. Jadi sebenarnya salah satu perancangan dari segi pihak kerajaan secara ekonominya adalah untuk mengurangkan defisit ini. Jadi defisit ini memang berlaku, tetapi oleh kerana pada tahun 2019 kita telah berjaya mengurangkan defisit tersebut. Pada tahun 2010 pun sebenarnya kita sudah melebihi daripada defisit 5%. Jadi saya boleh kata secara keseluruhan yang sempat saya analyse data ini adalah kita berkedudukan dalam keadaan defisit daripada 2010 dan sebelum tu lagi, Datuk. This is maybe the strategy daripada pihak kerajaan, dan oleh kerana kesan daripada COVID untuk tahun 2020 kita dijangka defisit 6%, dan pada tahun 2021 berdasarkan bajet baru ini kita defisit 5.4%, lebih baik sedikit daripada 2020 akibat kita telah menjangkakan bahawa COVID ini insya-Allah akan beransur pulih. Tetapi kalau kita lihat Datuk, berdasarkan data yang saya ada ni, bahawa kita berbelanja melebihi daripada kita ada ini sejak tahun 1997 lagi Datuk. Itu yang kita kena faham. Kita berbelanja daripada apa yang kita perolehi daripada revenue ataupun hasil sejak daripada tahun 1997 lagi. Jadi dengan kata lain, saya boleh katakan di sini Datuk, bahawa ini adalah strategi kerajaan, dan salah satu cara tentulah seperti mana kita faham ialah dari segi pinjaman, sebab tu kita dapat dengar sukuk dan sebagainya, itu adalah polisi makronya. Dari segi 19 daripada bermula 1997, itu kedudukan kita. Sehinggalah ke hari ini
dia menjadi dijangka negatif 6 pada tahun ini dan tahun depan negatif 5.4%. So itulah yang keadaan kita hadapi, bahawa kita dalam keadaan defisit dan sentiasa ada cara sendiri yang dibuat oleh kerajaan, dan biasanya kepada yang paling mudah adalah kepada peminjaman dalam bentuk sukuk dan sebagainya, Datuk. Itu adalah monetary fiscal. Jadi mana dengan kata lain, we hope that the government can afford it. Can afford maknanya boleh mencari semua sumber itu untuk berbelanja lebih kurang 322 bilion itu. Tetapi yang saya nak menariknya, Datuk, bahawa skim-skim ni telah banyak tu yang nak bantu golongan-golongan yang Datuk Toki cerita tadi. Kalau sempat saya dapatkan statistik tu, dia begitu banyaklah kalau kita nak baca, bukan hanya bantuan prihatin rakyat. Program subsidi upah kalau kita lihat 2.49 bilion, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan, kemudian program usahawan PKS di bawah penjana sektor pelancongan. Tapi ialah seperti mana saya berpandangan sebelum ni, ialah mesti ada satu badan pemantauan supaya dia sampai kepada yang kita nak bincang hari ini, ialah golongan marhain. Dia mesti ada satu badan pemantauan. Mungkin Majlis Dakwah Negara ke, mana kata Dr. Toki tadi. Dia mesti ada satu badan pemantauan, kalau boleh badan yang tidak ada berkaitan dengan kerajaan ataupun NGO seperti Majlis Dakwah Negara akan memberi laporan-laporan bahawa dia sampai kepada akar umbi yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu golongan marhain itu. Itu yang kita, walaupun kita tahu ada usaha-usaha seperti penubuhan AIM yang pernah saya kaji dulu, iaitu pemberian loan, pemberian pinjaman yang mesti dibayar dalam tempoh jangka masa yang pendek. Tetapi masih lagi seperti mana yang kata Datuk Toki tadi, di lapangan, bahawa masih ada lagi yang sanggup nak bunuh diri. Ramai itu. Dah. Ramai nak bunuh diri, lepas tu tambah lagi pembiayaan loan statistik, kita tak ada. Jadi benda-benda macam ni yang patut ada satu NGO ataupun yang melalui saluran yang Datuk Alin cuba bawa sekarang, adalah Majlis Dakwah Negara, supaya menjadi satu badan pemantauan. Adakah benda ni sampai ke tidak kepada kepada rakyat marhain yang kita kata tadi. Dan kalau kita lihat pandangan-pandangan ekonomis yang saya baca luar negara dan dalam negara, Profesor Jeffrey Chia dan sebagainya, mendapati bahawa badan ini penting. Sebab we spend a lot of money, kita spend bantuan sara hidup ni dah lama dah, berpuluh-puluh tahun. Daripada dulu lagi bajet kita bagi. Tak dapat tu. Dalam bentuk bonus, bantuan sara hidup, sekarang kita tukar nama bantuan prihatin rakyat. So, kita tak tahu bagaimana keberkesanan kepada mereka. Dan saya tertarik hujah tadi adalah perubahan minda itu. Perubahan minda itu amat penting. Kalau dalam bahasa usahawannya, kita tidak memberi ikan, tapi kita memberikan joran tersebut supaya sentiasa ikan itu diperolehi. Itu yang dalam bahasa, kalau kita buat training kepada latihan kepada usahawan, kita tak nak kita bagi ikan. Ikan itu akan habis dalam satu tempoh yang jangka masa pendek. Tapi kalau kita tak habis dia busuk tu. kalau kita beri joran tersebut, ikan tersebut akan diperolehi selama-lamanya. Survival golongan marhain ini patut diberi melalui joran tersebut. Itu yang pada hakikatnya kalau kita baca insentif yang telah dijalankan sehingga Disember 2020 dalam laporan yang saya telah baca, begitu banyak sekali dan bilion-bilion. Tetapi masih ada lagi rakyat yang kita tengok. Kita tak boleh tengok data yang agak one off. Contohnya saya baca laporan akhbar baru ni di Kelantan ini, kebetulan saya berada di Kota Baru, ramai orang beli emas. Ramai orang beli emas. Kalau kita kata wah pendapatan rakyat berubah sebab orang berebut beli emas. Tapi sebenarnya itu laporan spekulator yang menyebabkan mereka beli emas. Dan sekarang harga emas jatuh. Okay? So itu adalah dalam bentuk-bentuk yang saya kata tidak boleh menggambarkan macam orang cakap kalau lalu daripada airport Penggalan Cepa ke Kota Baru ini semua rumah besar. Maka pendapatan rakyat Kelantan tinggi, tetapi hakikatnya kalau kita baca statistik, kita adalah 3 yang terbawah. Mungkin dalam golongan 3 yang terbawah kalau kita lihat pendapatan penengah dan pendapatan purata rakyat Kelantan contohnya. Jadi bagaimana kita nak meningkatkan mereka yang kita kata kategori marhain, tetapi saya amat
amat bergembira yang bagi Datuk apabila garis kemiskinan itu dirubah nilainya. RM980 itu adalah garis kemiskinan yang begitu lama, sekarang menjadi RM2,206 itu, dan di Sarawak RM2,213. Jadi kalau kita lihat itu adalah akan merubah satu persepsi kepada pihak kerajaan bahawa dalam golongan ini yang kurang pendapatan purata mereka bulanan mereka 2,206 itu adalah 10%. 10% rakyat di bawah tersebut, dan mereka lah yang perlu dibantu, mereka yang perlu dipantau. Terima kasih, Dok. Terima kasih Profesor Razli. Boleh saya tambah soalan untuk saudara Razli tak? Boleh. Bagi Tok. Saya dengan Tok Ki ni berpendapat bahawa sistem kapitalis ini sudah gagal. Dan Profesor Razli adalah student of capitalist economics. Boleh tak saudara Profesor Razli hubung kaitkan terutamanya di Malaysia ini untuk menolong masyarakat marahan ini. Saya rasa sistem ekonomi Islam perlu dipergiatkan, ditambahkan. Boleh tak kerajaan Malaysia ini menerima dalam keadaan sekarang ini menggunakan sistem kapitalis, pakai sistem Islam juga, memberi peluang kepada sistem Islami hidup sekali, menggunakan wakaf atau sumber-sumber yang lain. Tetapi bila keadaan sistem ekonomi Islam ini bertembung dengan sistem kapitalis, kerajaan harmonikan. Contohnya bila kita ingin dapat lesen ataupun lesen untuk buka big department store ke ataupun grocery ke, ini saya nak minta pandangan Profesor Razli lah. Okay. Silakan. Terima kasih yang bagi Datuk. Betul, saya dilahirkan oleh ekonomi kapitalisme termasuk di luar negara. Okey, sama dengan Tok Ki jugalah, dia Michigan dulu. Okey, tetapi kesedaran Datuk Alim pun sama juga. Okey. Jadi kesedaran itu yang patut kita tanamkan, Datuk, iaitu dalam sistem ekonomi Islam tu dia ada ihsan dia. Itu dia. Ihsan itu yang penting yang dikatakan oleh Datuk Tok Ki tadi. Tapi saya tadi tengah drive, Dr. fikir sistem yang kita pinjaman secara bank Islam ni mungkin sensitif kepada pihak bank Islam ialah kita bayar pinjaman itu, bayar keuntungan dulu. That's why kalau kita settle Kena. Jadi kita Islamik gitu. Ya, dia kata Islami tapi kita bayar banyak ada awal itu kita bayar bentuk keuntungan. Jadi itu memberi sekejap saja nak interject. Yang sistem Islamic banking di Malaysia ni dia patutnya sharing of profit, sharing of loss. Yes. Tapi bank Islam di Malaysia hari ini malangnya is sharing of profit saja, loss dia tak share lah. Pada saya kita tak boleh, we are coming with some system yang more fair lah. Ni benda ni one sided. Ini kadang-kadang orang marah nak panggil PPRM, Prof. Jadi pasal jadi apabila kita analisis benda tersebut, itu cantik dah. Maknanya orang selalu cakap you nak ayam halal atau ayam tidak halal. So ambil ayam halal you dapat ni. Tetapi dari segi rakyat ada berlaku sedikit pada saya kezaliman di situ. Bukan sikit. Lagi this is bukan sikit. Jadi kita pun akan bawa isu ni juga pasal sistem dia ada kemanusiaannya, ihsannya. Ini dia sharing of profit je. Bank will share profit, loss you take. Mana boleh. Jadi itu yang Datuk Tok Ki dia lebih forward. Orang akademik ni bahasa dia agak lunak didengar. Sebab tu disebut sedikit kezaliman walaupun dalam hati mungkin rasa lebih pada tu. Jadi maksud dia sedikit kezaliman tu, tak percaya kalau kita selesaikan loan tersebut lebih awal, kita akan dapat lihat bahawa rebate yang diberi lebih baik konvensional daripada sistem Islam. Jadi rakyat sebenarnya rakyat jelata merasakan ini satu tidak kena. Tetapi oleh kerana halal tersebut telah digunakan, maka kita tidak ada alternatif di situ. Sistem Islam dia ada ihsan dia tu. Ihsan dia, jaga kebajikan dia, kita boleh lakukan. Tapi nak berbangkit kepada Datuk Ali punya persoalan tadi pasal wakaf juga. Model telah ada, Datuk.
kalau saya sempat melawat ke Turki dulu, model telah ada dan Al-Azhar juga the best model. Saya sempat ke Amerika juga, walaupun universiti tersebut berada di sebuah negara yang quote unquote bukan Islam, tetapi dia menjalankan sistem wakaf yang Datuk panggil tadi dalam bentuk, mereka tak panggil wakaf lah, mereka panggil endowment. Saya sempat ke sebuah universiti di Massachusetts, saya dapat lihat 2 kubur di situ. Saya pun tanya kubur siapa ini, dia kata inilah kubur orang yang berwakafkan tanah. Tak guna perkataan wakaf tu lah, give the land to build the universities there. So kita ingin mencari seorang yang kaya raya di Malaysia yang punya pandangan bahawa wakaf itu bukan hanya untuk quote-unquote masjid saja. Okey, quote-unquote untuk masjid saja, tetapi juga boleh difikirkan untuk institusi pendidikan. Okey, sebab tu kejayaan yang Datuk sebut, model wakaf yang disebut itu kurang berjaya di Malaysia. Terutama dalam keadaan instrumen yang tinggi yang memerlukan dana yang lebih untuk buat operasi sekarang, memerlukan hartawan-hartawan jutaan-jutaan ini yang mempunyai ihsan tersebut yang ingin mewakafkan, tetapi walaupun di bawah dalam kerajaan negeri, di bawah enakmen kerajaan negeri ataupun dalam bentuk endowment tersebut, supaya pendidikan itu adalah merupakan satu tempat yang boleh dijadikan sebagai wakaf sebagaimana yang Datuk sebut, bagaimana universiti di Amerika, mereka menggunakan konsep endowment tersebut melalui orang yang kaya raya. Sebelum mereka mati, mereka dah allocate 90%, more than 90% of their asset towards university, because mereka memikirkan bahawa ini dapat membangunkan pendidikan kepada rakyat dan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat marahan tadi ataupun rakyat jelata yang berlaku di sebuah negara. Dia is a good model. Cumanya seperti mana saya berpandangan sama dengan Datuk Toki, adakah kita serius, betul-betul percaya, begitu yakin bahawa sistem itu boleh dijalankan? Sebenarnya berbalik kepada hati kita, atas keyakinan kita, adakah itu boleh dilakukan? Okay. Kalau kita memikirkan bahawa itu boleh dilakukan, maka Majlis Dakwah Negara melalui platform Majlis Dakwah Negara ini, kita akan bersama-sama yang bahagia Datuk Alin, grup kita ini akan bersama-sama dalam mengubah minda rakyat Marhain tadi bersama dan juga akan mempromotkan tentang sistem ekonomi Islam ini. Terima kasih yang baik, Datuk. Prof, Ya. orang yang terkaya di Malaysia adalah Kementerian Keuangan Malaysia. Takkan dia tak boleh wakaf dalam bentuk duit kepada Majlis Dakwah Malaysia ataupun wakaf untuk perniagaan. Yang universiti itu dah ada model dari Turki yang tak bolehkah ada wakaf fund untuk berniaga untuk orang marahan? Saya berpandangan perlu ada lah. Maknanya model telah ada, model Azhar, dan kita pernah baca cawangan-cawangan Universiti Azhar juga bahawa berdasarkan konsep wakaf ada berjaya daripada kecil aja, bermula dengan 2 orang dapat membina Universiti Azhar yang cawangan di Mesir juga. Di Turki, of course, most of the universities there is a wakaf base. So ini yang perlu kita promotkan selain daripada kita sentiasa menunggu grant daripada kerajaan yang semakin lama semakin sedikit kerana keadaan ekonomi seperti mana yang diulas oleh panel pertama tadi. Maknanya adakah universiti bersedia untuk mencari menjana pendapatan dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa bagus ini, dan tentulah universiti kecil juga akan mengalami kesukaran lah. Tapi dengan ada bantuan konsep wakaf ini, maka dia dapat mengekalkan akan prestasi universiti tersebut ini. Tapi satu lagi, Datuk, yang saya ingin utarakan ialah masa kita senang dulu, kita kena beringat lah. When we are ada ekonomi yang bagus dan sebagainya, so kita kena teringat akan kisah Al-Quran tersebut lah. Nabi Yusuf 7 tahun, ready untuk 7 tahun akan datang dalam keadaan yang kesukaran. Kalau kita tidak ada fund ini dan fund ini disalahgunakan skill yang kita ada, maka kita akan menerima bahananya kemungkinan sekarang ini ataupun akan datang. Tetapi kalau kita beringat, we have reserve and then we are thinking about another 7 years akan datang, seperti mana kisah Al-Quran itu pasti akan berlaku balik. Itu hanya pengingatan kepada kita yang memahami akan kisah dalam Al-Quran tersebut.
Thank you, Datuk. Saya ni patut jadi ahli majlis dakwah dah sebab memang duk cerita dakwah dah ni. Okay. Tapi memang saya dah jadi dah. Okey. dah jadi dah. Sebagai penutupnya, sebelum saya pergi pada Tok Ki, kita minta Profesor Razli bagi penutup. Terutamanya saya nak tanya Profesor Razli ni dari segi perniagaan Islam ini. Di mana Tok Ki pun ada sebut beberapa kali bahawa kita mesti menubuhkan satu sistem perniagaan Islam. Sebagai seorang ekonomis, bagaimanakah strategi yang pada makronya untuk kita menjayakan sistem perniagaan Islam ni di Malaysia ni? Boleh dilakatkan sedikit ke, Prof? Okay, very simple Datuk. Saya ada pengalaman dulu. Saya ada pengalaman walaupun bisnesnya agak kecil, pengalaman saya, tetapi mudah je Datuk. Kita buka tadika untuk anak-anak prasekolah. Kita adalah swasta, buka tadika, we get the license from Jabatan Pendidikan. Mereka bantu kita. And then this operating by oleh isteri saya lah. Okay, apa yang kita buat tu betul lah, data collection yang kita dapat itu untuk pertama kita tidak bermotifkan keuntungan. Kita target hanya pendidikan kita mesti berkualiti, anak-anak kita boleh cakap bahasa Arab dan bahasa Inggeris ketika tadika. Dan yang menariknya Datuk, sekiranya ibu bapa tidak boleh bayar, kita khalas. Ibu bapa tak boleh bayar, kita khalas, tak apa. Dan setengah ibu bapa ada yang daripada golongan yang jual pasar malam, mereka mari hantar ikan, kita terima. Sebab itu adalah ihsan yang ada di situ. Hebat. Itulah the beauty of Islam tu Datuk. Maknanya ihsan ada. Maknanya mereka juga akan bayar kalau mereka ada kemampuan. Tapi dalam keadaan sesuatu, kita tangguhkan ataupun tak perlu bayar pun tak apa. Sebab konsep buat pahala tu. Ya, konsep dia adalah orang lain yang bayar. Itu sudah dapat menampung gaji guru besar dan gaji guru-guru yang ada dapat tampung untuk operasi tadika tersebut. Halas. Kerana tapi, apa Profesor Razli, ya. Profesor Razli, ya. Tuhan tak marah kita jadi orang kaya. Kita pun sebagai contohnya telaga di Madinah itu yang telah diwakafkan oleh sahabat Nabi itu, dia seorang yang kaya. Kita mesti kaya dulu baru boleh jadi ihsan. Okay. Jadi saya kira perniagaan Islam pun mesti ada kehendak untuk menjadi kaya. Di samping ihsan. Ihsan tu perlu ada sebab kita bertakwa dan kita takut kepada Allah, maka kita bagi kepada bahagian daripada harta kita adalah hak orang miskin. Tapi kita kena kaya dulu. Betul. Kita boleh bagi ihsan itu. Prof, dia sebenarnya selari. Dia tak sebenarnya nak tunggu kaya dulu. Ya, kita kaya yang betul lah. Betul. Kita khawatir takut formula Datuk Alim ialah tunggu kaya dulu baru nak derma. Sepatutnya konsep kita adalah derma sehingga kaya. Derma sehingga kaya bukan maksud saya. Okey. Maksud saya orang Islam itu mesti kaya, tapi derma itu sentiasa setiap pendapatan kita itu ada pendapatan orang lain, hak orang lain. Itu maksudnya. Sebab kita dengar orang Islam kata kita tak perlu kaya. Tapi sebenarnya perniagaan cara Islam pun perlu kaya. Ya, untuk seterusnya sebagai penutuplah Datuk Tok Ki. Silakan bagi pandangan sebagai penutup untuk forum kita pada hari ini. Kalau panas sikit boleh ke? Silakan Datuk. Silakan Datuk. Ya. Okey, macam ni ya. Kita dah masa ada 5 minit lagi. Okey. Sempat bubuh hati dulu. Dia macam ni. Kita harap majlis dakwah ini pasal cerita apa cadangan moving forward. Kalau boleh kita kena setkan minda-minda kita ni kepada jihad. Jihad maknanya setiap orang ni dia nak jihad. Dia seronok supaya dia dapat melibatkan diri dia dalam jihad. Pasal kadang-kadang kita tengok ada setengah-setengah tempat dia bahagian tu dia baik sangat. Majlis dakwah memang hebat. Saya cerita pasal masyarakat di luar sana ya. Jadi contohnya ada baru ni kita buat satu cadangan. Dia orang iaitu berkaitan dengan vaksin.
Okey. Vaksin ni cerita dia panjang lah, tapi saya ambil yang pendek saja ya Prof ya. Kita cadangkan kalau boleh bila minda kita kuat, kita akan mencadangkan sesuatu yang kuat. Jadi mungkin disebabkan minda kita lemah sikit. Contohnya penggunaan vaksin. Saya bukan anti vaksin, saya pun tak pandai. Tapi saya lebih cenderung untuk mencadangkan vaksin ini dijadikan satu agenda dalam dunia Islam. Contohnya ya, maknanya mungkin 60 tahun dulu, masa kita baru merdeka, ulama kita masuk cakap, okeylah, kalau vaksin ni memang perlu, maka perlulah masyarakat Islam sendiri mengeluarkan vaksin. Contohnya ya, supaya dia menjadi kekuatan kepada kita. Hari ini kita dah 60 tahun merdeka, masih lagi darurat dengan vaksin-vaksin yang dikeluarkan oleh negara bukan Islam. Sedangkan kita bukan tak ada kepakaran. Jadi, kita nak Majlis Dakwah ini inject nilai berjuang ini dalam jiwa-jiwa semua orang supaya dia tahu dia ingin membawa perubahan. Kita tengok macam halal. Baru ni isu daging halal lah, macam-macam yang tak sembelih, yang bawa daripada Bolivia, yang dicop dengan siji halal. Jadi maknanya sekarang ni dan syarikat Islam pun tak ada. Maknanya mungkin kita boleh kata, okey, kita katakan Majlis Dakwah keluar fatwa lah, contohnya kononnya dah. Kata kita kena keluarkan daging-daging yang dibuat disembelih oleh orang Islam yang dibawa ke negara, contohnya. Jadi kita pada tempoh. Contohnya tempoh vaksin ini boleh dibeli untuk daripada tahun 57 sampai 67 saja, kita bagi 10 tahun saja. Jadi masyarakat Islam akan diberi tanggungjawab untuk mengeluarkan vaksin daripada mungkin tempoh kalau 10 tahun perlu. Jadi kita orang Islam sendiri pakai pun banyak. Jadi kita kena tengok keperluan yang ada ini sebenarnya harus dilihat bukan daripada sudut darurat nak pakai yang orang punya. Kita patutnya darurat ini untuk kita keluarkan sesuatu yang kita punya bagi menjana ekonomi kita sendiri. Contohnya kalau katakan Prof Razli, kalaulah dia dilahirkan dengan kepak, dan orang-orang tok nenek kita dulu pun dilahir dengan kepak ya, kita tak perlu ada kapal terbang hari ni. Keperluan itu menyebabkan kita buat sesuatu. Jadi kita ni banyak perlu orang Islam kena ini, kena kaya, kena segala-galanya kena. Jadi inilah seharusnya kita tarbiyahkan kepada semua orang kita supaya kau kena. Dan dakwah ni darurat ni kita kata okey nak pergi keluar negara kena cucuk. Benda kadang-kadang kita ambil jalan mudah. Dan kita seharusnya ambil jalan yang memberi kita ruang. Bukannya akhirnya okey kita dah rujuk pada WHO ke, kita dah rujuk. Maknanya itu nombor 2. Kita sendiri pun kena ada agenda kita yang membawa perubahan minda kepada kita semua untuk kita berjaya dan bukan duduk dalam keadaan daif. Maknanya kita kena buat sesuatu. Kita pun boleh buat. Jadi kita harap cara ataupun pendekatan kita adalah lebih kepada memperkasakan diri kita Prof, untuk kita ke hadapan dalam usaha kita menangani cabaran-cabaran yang akan datang ni cukup dahsyat ni. Macam-macam agenda luar. Dan tapi malangnya oleh kerana kita ni mungkin sikap terlalu baik, tak ada, dia orang baik je. Dan mungkin dia orang baik pun, tapi maknanya yang tak baik pun kita tengok juga daripada, saya nak tutup ni dengan sikit. Ingat Y2K? Tahun 2000. Berapa bilion kerjaan rugi satu negara pasal nak comply to Y2K. 911? Betul ke tu? Iraq, weapon of mass destruction. Boston Tea Party. Dan saya boleh senaraikan segala-galanya. Ini kita kena bukan bersangka buruk, tapi kita kena bersedia dan berwas-was terhadap agenda orang lain yang membuatkan, contohnya yang terkini kita baca ya Prof, tentera Australia bunuh berapa orang dekat Afghanistan. Ada baca tak yang antara jadi kita tidak salah berlaku baik atau bersangka baik, tapi kita juga perlu sedar kita perlu memperkasakan diri kita, dan memperkasakan diri kita adalah bekerjasama. Tapi kita duk perang sama-sama kita.
duk gaduh je. Jadi bila nak jadi dapat berkatnya? Allah pun dah bagi warning kan, janganlah kamu berselisih, janganlah kamu bergaduh kan. Jadi dan kekuatan. Jadi ini kita sendiri yang cari sebab dia. Jadi itulah kita harap, maknanya mungkin majlis dakwah boleh memain peranan yang lebih besar untuk mengubah minda semua. Maknanya kita di Persatuan Pemuda Islam ni kecil aja. Kita nak majlis dakwah ni dia jadi satu global fenomena yang dapat membawa perubahan. Pasal hati ni, kalau Prof percayalah, kalau sekarang ni hati kita terbuka disebabkan mungkin usaha-usaha, dah kita ada different people next day. Tak payah nak tunggu lama pun. Belia-belia kita menjadi hebat luar biasa. Ini tak tahu nak jadi apa. Jadi itulah sekarang ni maknanya kita serahkan bola berdakwah tu kepada orang-orang yang hebat ni lah. Terima kasih Datuk Toki. Boleh dengar tak? Boleh. Baru nak dengar ni. Boleh. Terima kasih. Saya ucapkan dan juga terucapkan kepada Datuk sudah berforum, berdialog bersama kita pada hari ini, dan banyak cadangan yang telah diajukan. Pendengar saya itu kita ambil maklum dan insya-Allah memberi semangat kepada kita untuk meneruskan perjuangan kita dan mestinya mendapatkan untuk kita. Prof, sikit je. Ya. Boleh tambah. Mungkin kan lepas ini maknanya agenda mengubah mindset ni kita letak dekat majlis dakwah negara. Jadi kita betul-betul jadikan dia satu jentera yang dapat bawa perubahan yang luar biasa. Menyatukan semua orang Islam. Ni asyik duk bergaduh je, ni yang tabligh, yang ini macam-macam lah segala benda kita nak ubah yang tu. Kita dakwah lah kena, maknanya itu kerja yang hebat, yang orang yang mempunyai minda yang tinggi, yang hebat, yang boleh membawa perubahan. Kita harap sangat di Persatuan, memang harap sangat. Mungkin tahun depan kita dah dapat mengubah sesuatu yang besar. Okay. Currently memang tugas kita ialah Majlis Dakwah Negara untuk menyatu padukan umat Islam di Malaysia ni, tapi tugas itu memang berat dan memanglah paling berat sebab kalau tidak takkan orang hebat mencabar. Memang sentiasa dibuat dan segala sokongan daripada Datuk Toki dan juga Profesor Razli dan juga cendekiawan yang lain memanglah akan memberi kita dorongan dan juga semangat untuk terus bekerja. Dan kalau boleh kita minta juga Datuk Toki datang bersama-sama kita untuk merealisasikan agenda yang amat berat ini, di mana memang mencabar. Tak panggil pun macam mana? InsyaAllah kita akan jemput sekali lagi dan mungkin kita akan adakan secara official juga. Okey Prof, terima kasih. Okey Datuk. Okey, jumpa lagi. Okey, kita ucapkan terima kasih. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.